Pada tahun 1940, tanah Melayu heboh disebabkan peristiwa keajaiban parang yang berterbangan melibas musuh-musuhnya. Dan siapakah gerangan mereka yang menyebabkan parang-parang ini berterbangan? Nah, siapa lagi kalau bukan kumpulan Selendang Merah? Sebenarnya dikatakan kumpulan Selendang Merah ini asal mulanya merupakan kumpulan silat yang berada di daerah Muar dan Batu Pahat, Johor. Di dalam masa yang sama, kisah parang terbang yang terkenal di Sungai Manik Perak turut mempunyai kisah yang hampir sama, yaitu parang-parang berterbangan. Kumpulan ini diketuai oleh Haji Muhammad Saleh bin Abdul Karim yang juga dikenali sebagai Kiai Saleh Selempang Merah ataupun gelaran lainnya Panglima Saleh Selempang Merah atau Guru Saleh Parang Panjang. Peristiwa parang terbang Selempang Merah ini berlaku pada hujung 1945 dan awal 1946, di mana Panglima Kiai Saleh telah memimpin dan mengetuai sekumpulan pejuang sukarela yang ingin menentang kekejaman yang dilakukan oleh Bintang 3 di Muar, Batu Pahat dan Pontian, Johor. Mengikut cerita dari mulut ke mulut, parang-parang yang berterbangan ini dipegang oleh ahli kumpulan Selendang Merah yang dikatakan boleh gaib, dan di dalam masa yang sama musuh hanya dapat melihat parang panjang sahaja berterbangan. Dikatakan lagi, pedang Kiai Saleh boleh melentur dan dibelit di pinggang menyerupai tali pinggang, dan merupakan pemberian daripada seorang yang mempunyai ilmu kebatinan dan kesaktian yang tinggi. Maka kisah parang terbang Kiai Saleh boleh terbang ini adalah parang terbang yang bertuan, dan cuma musuh-musuh tidak dapat melihat si pembawa senjata, dan ini bermakna bukan parang tersebut terbang dengan sendirinya. Selain itu, berbeza dengan parang yang terbang, selempang merah yang dipakai Kiai Saleh dan pengikutnya hanyalah simbolik pengamal agar si pemakai selempang merah telah didoakan supaya mendapat keberkatan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam arti kata lainnya, selempang atau selendang merah ini cuma kain merah biasa yang telah didoakan ke atas pemakainya agar si pemakai mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahawa sebelum serangan terhadap Bintang 3, air yang disimpan di dalam tempayan diminum oleh para pejuang-pejuang. Mereka beramal dengan ayat yang telah diajarkan berserta dengan bacaan surah Yasin. Setelah itu, airnya diminum oleh setiap pejuang sebelum dipakaikan selempang merah untuk menyuntik semangat kepahlawanan dan semangat juang di dalam diri mereka. Dikatakan lagi, sebelum turun untuk memerangi komunis, Panglima Saleh akan melakukan amal ibadat tertentu, antaranya
berpuasa, berzikir, serta mengamalkan bacaan wirid tertentu. Malah, kaedah persediaan serupa turut dilakukan oleh pengikutnya. Apabila Panglima Saleh berangkat ke Batu Pahat, seluruh bandar kelihatan sunyi sepi kerana musuhnya melihat di langit seperti putra kelibat gergasi hitam, menyebabkan mereka takut dan melarikan diri. Katanya, di antara kehebatan Panglima Saleh yang menjadi buah mulut ramai pihak adalah cerita mengenai komunis yang melihat barang milik tentera Selempang Merah terbang mencari kepala mereka untuk dicantas ketika pertempuran. Malahan, pasukan Panglima Saleh juga dikatakan dapat menggempur komunis dengan menggunakan senjata tradisional seperti parang dan tombak, walaupun musuh mereka menggunakan senjata api dan peralatan canggih. Apabila mengenang jasa dan sumbangan Panglima Kiai Saleh amatlah besar di dalam menghapuskan kekejaman komunis di Batu Pahat, maka beliau telah diiktiraf apabila Dato' On membawanya menghadap Sultan Johor ketika itu, iaitu Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar di Istana Besar Johor Bahru. Setelah itu, Sultan Ibrahim berkenan memberi gelaran Panglima kepada Kiai Saleh pada 26 Disember 1945 serta menitahkan beliau dilantik sebagai penghulu Mukim 4 Batu Pahat, menggantikan penghulu Kari yang meninggal dunia pada tahun yang sama. Sebenarnya, jasa Panglima Saleh tidak terhenti di situ sahaja. Apabila beliau menjadi ikon pemimpin yang disanjungi masyarakat sebelum bekerja sama dengan Dato' On ketika memimpin orang Melayu menentang gagasan Malayan Union. Walaupun begitu, ilmu kebatinan dan mistik parang terbang Kiai Saleh masih terpahat di ingatan masyarakat Melayu mengenai kesaktian ilmu alam Melayu. Tetapi, adakah anak-anak Melayu masa kini masih menyimpan dan mempelajari ilmu sebegini, ataupun ilmu ini sudah pun punah? Wallahu alam bisawab.